Hai semua, Assalamualaikum, apa khabar aunty, uncle, kawan dan semua yang kenal dan mengenal. Saya Syarul Nizam. Okey, kali ini adalah sesi terakhir, sesi penutup untuk topik saya, apakah tujuan hidup sebenar manusia di bumi ini ya? Apakah tujuan sebenar hidup manusia? Yang telah saya rumuskan tujuan hidup sebenar manusia hanya boleh ditentukan oleh pencipta manusia. Sebagai macam logiknya, semua handphone, kereta, fan ditentukan oleh penciptanya. Jadi pencipta yang boleh menentukan tujuan sebenar hidup kita mestilah pencipta kita juga. Yang saya argue adalah Tuhan. Masalahnya, apa bukti Tuhan itu wujud? Dan saya telah cakapkan bukti Tuhan wujud sebab kita wujud ya. Dan kita percaya pada Tuhan yang mana satu, yang betul. Pada Tuhan yang menjadikan kita dan seluruh alam ni. Of course orang tanya kenapa saya tak nampak Tuhan, dan saya bagikan Tuhan menjadikan kita tak nampak Tuhan, tak nampak syurga ke neraka ke. Kalau orang buat jahat pun boleh, orang buat baik pun boleh. Macam orang baik pun tak dapat apa-apa, orang jahat pun macam boleh lepas je. Dan sebab benda semua satu ujian. Tuan nak tengok boleh tak kita buat baik tanpa perlu nampak Tuhan. Okey, sebab ini satu ujian, terpulang masing-masing. Kalau nak buat, buat. Dan terakhirnya, apakah tujuan hidup manusia yang sebenarnya? Macam saya argue apa yang Tuhan daripada Islamic perspektif, tujuan hidup kita sebenarnya di dunia ini adalah untuk mengikut apa semua yang Tuhan suruh kita buat dan meninggalkan semua yang Tuhan tak suka buat. Apa benda tu? Okey, mungkin yang benda yang baik macam sembahyang ke, zakat, puasa, pergi haji. Benda ni semua dalam 5%, 10% ya. Tak banyak pun. Dan benda tu pun ada wisdom, ada hikmah di sebalik kenapa kita kena buat. Basically dia untuk menguatkan kita punya resolve untuk buat benda yang baik. Ada balance 90%. Secara amnya kalau nak tengok kan 90% tu kita kena jadi macam tujuan hidup kita menjadi insan yang terbaik, manusia yang terbaik, yang the best version of ourselves, yang kita boleh jadi terbaik dengan our own capability, yang kita mampu terbaik. Dan over and above that, sebagai seorang Islam, untuk kita berjaya, kita tak boleh berjaya kita berjaya seorang-seorang. Kita kena tolong orang lain, kita menyampaikan yang hak, kita kena berpesan-pesan untuk stay that course dan sabar dan juga istiqamah untuk persevere dalam apa yang kita perjuangkan daripada kita hidup sampai kita mati. Of course ada orang mungkin tanya ada banyak persoalan lain, tapi itu saya akan jawabkan kemudian. Dan saya percaya yang saya argue dekat sini, kebanyakan manusia sama ada dia beragama ataupun tak beragama, apa-apa jenis agama, termasuk Islam sendiri, mereka macam saya sendiri, bukan masuk Islam, saya pun macam baru je baik-baik sikit. Saya macam tipikal orang Islam, pergi sekolah pun ada belajar agama, sekolah menengah pun ada, masuk pun universiti Islam. Tapi masa saya belajar sampai umur saya 30-40 tahun, saya tak boleh nak internalize, untuk relatekan apa yang saya faham dan apa yang terjadi di sekeliling saya yang dunia. Kenapa ada macam pelbagai masalah, kenapa semua orang tak dijadikan Islam, kenapa orang tak dengar. Dan bila saya dapat bila saya semakin faham dan apa yang saya rumuskan, macam saya cakap pada awal tadi, masalah di dunia ini ada bermacam-macam dengan apa yang kita hadapi sekarang, dan kita tidak mungkin akan keluar daripada apa yang kita dapat ni, kerana masalah humanity ini yang saya simpulkan berpunca daripada dua sebab utama. Satu is our own legal selfishness. As long as anything that kita buat yang halal ataupun dibenarkan oleh undang-undang sesebuah negara, kita boleh buat apa juga. Termasuklah kalau kita tak nak tolong orang, kalau kita anything yang legal. Itu pun ada masalah, setengah-setengah benda legal sebuah negara, di tempat negara lain mungkin benda itu illegal, macam sikap macam makan anjing. Even dalam konteks yang lebih besar lagi, mungkin di setengah negara dia tak boleh menghina raja, agama,
setengah lain boleh. Jadi benda tu kita ada that clash, apa yang boleh dan tak boleh. Setengah negara kita boleh tak pakai baju pun, tapi kalau pergi negara lain kita tak boleh tak pakai baju. Itu benda tu satu. Tapi bila benda ni bertembung, dia akan menyebabkan banyak konflik. Termasuk juga maksudnya satu dari segi legal selfishness, nombor dua tak ada universal moral values yang boleh kita agree bersama. Sebab secara amnya manusia tak boleh memberitahu manusia lain apa yang baik dan apa yang tak baik. Mungkin setengah perkara itu kita boleh. Tapi secara amnya beritahu sangat sukar dan banyak perkara yang kita tak boleh tentukan apa yang betul dan tak betul. Dia mengingatkan apa yang kita ada masalah sekarang ni, masalah humanity sekarang ni. Masalahnya bukan, memang saya argue memang ramai orang yang bukan Islam atau yang tak percaya agama pun banyak yang lebih baik daripada orang Islam ataupun orang yang beragama. Memang ramai. Tapi itu bukan satu persoalannya. Persoalannya kita kena, sebab kita dah, tu saya argue dengan satu atheist tu, macam kalau dia boleh buat baik, kenapa dia tak boleh baik untuk Tuhan? Yang dia tak nampak. Tuhan yang menjadikan dia. Jadi kalau dia tak nak percaya kepada Tuhan tu, dia, ini yang kalau orang putih dia panggil Pascal wager theory, dan kita macam bet. Kalau Tuhan tu ada, at least aku ada 50% boleh masuk syurga. Tapi kalau Tuhan tak ada, kita still okay. Dua-dua kita membuat benda perkara yang baik. In fact, dalam Islam, untuk seorang tu berjaya, dia bukan setakat percaya Tuhan tu ada, percaya syurga neraka, tak. Islam tak macam tu. Islam dia satu percaya dan dia kena lakukan yang terbaik untuk buat baik. Dan over and above that, dia kena mengajak orang buat baik dan menghalang benda yang tak baik. So, itu adalah dia punya criteria for salvation. Jadi, kalau tiap-tiap orang hidup di dunia ni berpaksikan untuk percaya pada Tuhan yang dia tak nampak lagi, that's why dia have faith, dan apa yang dia kena buat kat dunia, jadi yang terbaik. Jadi yang terbaik dia boleh buat dan mengajak orang buat baik dan menghalang orang jangan tak buat tak baik. Sebagai religiously percaya dan buat. Bukan setakat percaya, tapi dia betul-betul percaya. Dia ada iman, macam anak saya cakap, apa takwa tu? Takwa tu apa yang kita cakap di mulut, apa yang kita percaya di hati, dan apa yang kita buat dengan perbuatan. So itu adalah takwa. Takwa ni orang yang dalam Islam yang berjaya. Bukan nak cakap kat mulut, bukan nak percaya kat hati, tapi dia buat sekali. Dan dia buat baik dan dia ajak orang buat baik, dia halang orang buat jahat. Saya sebenarnya sangat konflik dan saya tak nampak kenapa. Mungkin persoalannya ada banyak soalan lain, mungkin pasal kenapa Tuhan benarkan evil and suffering, kenapa Tuhan menjadikan manusia berbagai agama dan yang lain, dan banyak persoalan lain, dan itu kita akan bincangkan kemudian. Tapi again, kalau macam mungkin kalau kita akan bincangkan itu kemudian, tapi untuk concludekan untuk seksi tujuan projek kita sebenarnya, kenapa saya buat apa yang saya buat pada untuk benda ni semua. Okay, saya dah rumuskan benda tu apa yang saya buat daripada seksi 1 sampai ke 5. Salah satu sebab yang saya buat, kalau macam kita tengok pada dewasa ini, pada saat ini, pada masa ini, ramai orang dekat luar situ banyak yang tak happy, banyak yang tak gembira, mereka tak ada keterangan di dalam hati, walaupun mereka mempunyai harta yang banyak, mungkin mereka punya populariti. Kita dah nampak banyak artis di banyak negara, di seluruh negara, di barat ataupun di timur, macam di Korea, di Jepun banyak yang bunuh diri. Walaupun mereka telah berjaya sebagai artis K-pop, banyak duit, glamour, cyberbullying. Lepas tu kita ada tengok macam Kurt Cobain, satu kumpulan Nirvana rock, kaya, famous, ramai followers, tapi dari kekosongan dalam jiwanya yang buatkan beliau membunuh diri. Juga macam Robin Williams yang berlakon cerita komedi Mr. Fire, ni buatkan orang gembira, orang ketawa, tapi dalam hati sendiri ada satu kekosongan saya rasa yang mungkin tidak dapat diisi.
Jadi daripada ramai, ni ada yang saya dengar even orang yang ada satu video tu, orang yang daripada graduate Yale yang ada rumah banyak, kereta, bini, girlfriend, tapi dalam ada macam ada satu kekosongan. Dan ramai juga saya tengok dalam video macam masalah tu daripada satu ke satu ada masalah dan mereka tak dapat cari punca. Especially bila tak bertuhankan, yang bila tak percaya Tuhan dan tiba-tiba something happen to them. Macam benda yang buruk, tiba-tiba accident, lumpuh, sakit. Dan kebanyakan bila ada orang macam ni, dia akan bunuh diri. Dan kalau macam tengok di dunia kan, mental health ni secara statistik almost 1 billion. In 2017, WHO punya study, 1 dalam 7 orang mengalami some kind of mental illness and alcohol and drug abuse. Dia ada macam almost 300 juta ada masalah depresi, almost 300 juta lagi ada masalah anxiety, ketakutan, ada skizofrenia, ada bipolar disorder, eating disorder, ada alcohol abuse, ada drug abuse. Jadi semua orang ini ada masalah dan yang the ultimate is bila mereka membunuh diri. Bila mereka membunuh diri, every 40 second, kita dah bercakap mungkin dah sejam ni, every 40 second ada seorang yang akan bunuh diri. Dan setahun dekat 1 juta. Dan setiap yang nak bunuh diri itu ada 20 ke 30 kali dan mereka dah cuba untuk bunuh diri sebelum mereka mati bunuh diri. Jadi benda ini terlampau banyak dan kalau mereka boleh nampak kenapa mereka hidup, mungkin boleh bagi satu kekuatan, satu ketenangan, satu tujuan hidup yang boleh mereka gagahi juga despite all the challenges that they have in this world. So I played to them, mungkin boleh try benda lain tapi sekurang-kurangnya ia memberikan satu jawapan. Kalau kita tak percaya pada Tuhan, agak susah untuk kita menjawab soalan ini. Dan sekurang-kurangnya kita tahu ada dunia yang memberikan kita harapan. Kalau kita dizalimi, kalau kita disakiti di dunia ini, ada satu dunia yang lebih kekal, lebih bagus, lebih baik. Dunia ni macam pada Tuhan adalah kepak nyamuk. Tak ada apa-apa. Memang nak bagi. Nak ambil dunia, siapa nak kaya, ambil. Tapi yang penting, nak dibandingkan dunia yang sekejap ni, 100-200 tahun, nak compare dengan sampai bila-bila after we die, in the hereafter. So that is the... Jadi saya, mungkin selepas 40 tahun saya hidup, saya lebih faham hidup saya dan saya mendapat ketenangan. I became a better person. I understand my life better, why I'm here. So daripada situ buatkan saya nak berkongsi dan saya masuk NGO, saya aktif dalam persatuan, dalam komuniti. Sebab saya nak hidup, saya betul-betul faham kenapa saya hidup kat dalam dunia ni. Jadi ini adalah salah satu sebab kenapa saya buat. Saya rasa saya dah faham dan benda ini memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada saya nak sharekan benda itu. Dan nombor 2, selain daripada masalah tidak ada ketenangan dalam hati, dan Islam sebenarnya adalah ketenangan yang abadi yang kita boleh dapat. Dan keterangan ni dari segi Islam bukan satu syurga yang didahulukan sebelum kita mendapat syurga dan keterangan abadi selepas kita mati. And by doing apa yang kita buat baik, ajak orang buat baik, dan kalau semua orang buat baik dan ajak orang baik, tidakkah kita sudah membuat syurga di dunia? Jadi even dalam Quran pun cakap, dengan kita mengenai Tuhan, hati kita akan tenang. Apa jua yang datang kepada kita, cabaran, masalah tetap akan datang. Semua manusia yang hidup akan ada masalah. Tapi kita punya kekuatan. Itu juga psikologis seperti US, I think Jeffrey Buffon, dia kata, orang yang key to happiness is that you buat relationship dan juga you ada purpose. So this is what Islam. Islam bukan suruh you buat baik seorang-seorang, Islam syurga you tak boleh. You kena buat baik dan ajak orang buat baik. This is the thing. Mana kalau you kaya, you tolong orang miskin. Kalau you pandai, you tolong orang tak pandai. So that kind of thing. Bukit tak boleh hidup sendiri, itu bukan Islam. Okay, satu, orang banyak tak happy. Yang nombor 2, masa saya cakap tadi, dengan ketiadaan Tuhan ni, justice dalam dunia ni, keadilan tu macam tak ada. Ramai orang yang ditindas, ramai orang yang lemah ditindas, orang berkuasa ni macam boleh bunuh orang pun tak ada masalah. Sebab mereka menguasai court, mahkamah, mereka juga menguasai polis, tentera macam diktator ni. Excuse me, macam
Sekarang pun ramai macam Hitler, macam zaman dulu lagi teruk. Jadi apakah keadilan yang kita boleh berikan kepada bangsa orang yang zalim macam ni? Termasuk juga ada setengah orang tu dia tak boleh ada tujuan hidup yang macam kita. Setengah tu memang cacat, setengah tu terperangkap macam dekat Syria, Rohingya, mungkin kat Afrika. Dia terlampau miskin. Dan sekeliling pun miskin. Dan dia agak susah untuk dia keluar. Jadi kalau kita masing-masing fikir pasal hidup kita sendiri, pasal kebahagiaan kita, pasal kita punya happiness maximization, apa jadi pada dia orang. Jadi dekat sini, tiap-tiap dari kita memang kita sepatutnya memainkan peranan masing-masing untuk menolong sama kita. Kalau semua orang kaya, kita tak boleh tolong. Kalau semua orang sihat, dia tak ada doktor. Kalau semua orang kaya, siapa nak buat kerja-kerja yang bangan. Jadi itu yang kepelbagaian ini yang Tuhan jadikan untuk kita sama saling mengenali dan kita menolong. Okey, itu dua. Jadi kalau tanpa Islam, Islam satu-satunya agama yang menyuruh kita buat baik dan ajak orang buat baik. Dan memang kita tak boleh jadi selfish. Memang kita kena tolong orang. Jadi kalau tak ada agama, saya tak nampak. Mungkin dia buat. Tapi dia buat, mungkin benda ni, yalah, dia takut dia rugilah kalau tak percaya pada Tuhan. Kalau Tuhan tu ada macam mana? Okey, nombor 3, mungkin pasal happy, mungkin masalah dunia dan saya bukannya untuk selesaikan masalah dunia. Itu bukan tanggungjawab saya. Saya buat apa yang saya sepatut buat. Tapi nombor 3 saya rasa yang sangat penting. Kalau saya percaya apa yang saya percaya, kalau saya dah dapat ketenangan, saya sembahyang, saya tahu kalau saya sembahyang, saya buat baik, saya masuk syurga. Takkan saya nak buat yang tak terbaik untuk cakap pada orang yang, especially orang yang saya sayang, pada anak saya, pada keluarga saya, pada adik saya, pada jiran, pada kawan, especially orang yang saya kenal. Kalau macam kat sini, sama macam jiran yang bukan Islam, yang tegur saya, Syarul, you rajin pagi siram pokok, tanam pokok, ni jumpa, hi Mr. ni kan. Tapi macam, saya sekarang ni banyak berpersatuan dengan ramai kaum yang beragama lain dan kebanyakan mereka semuanya baik. Satu, kalau di akhirat nanti katakanlah macam, kalau kita mati semua mati tak ada syurga neraka, okey. Tapi kalau saya masuk syurga, bayangkan orang yang baik ni rasa dia tak saman saya tak? Dia rasa dia tak baik. Syarul, you kenal I. Kita minum sekali, kita berpersatuan sekali, kita jiran. Kenapa you tak pernah cakap? Of course, satu benda saya malu, dia pun malu nak bertanya. Nombor 2, kita takkan cakap benda-benda yang berat macam ni. Ataupun nombor 3, kita tak ada masa untuk bercerita secara panjang macam ni. Agak susah. Jadi ini salah satu kenapa saya buat. Untuk saya, kurang-kurang itu satu tanggungjawab. Aunty, uncle, kawan, siapa yang kenal, even orang Islam sendiri. Apa yang hidup dekat ni, kalau kita buat, berapa lama kita boleh hidup, berapa lama kita boleh enjoy. Tak banyak, kita akan mati juga. Kita suka tak suka mati, kita akan mati. Kalau kita tak mati, okey. Buat apa pun. No? Kalau bumi nak meletup, kita lari dekat Mars ke, dekat Pluto ke, dekat mana-mana kita boleh hidup. Kenapa kita nak kisah? The point is kita mati. Kita mati, logik kita akan jumpa balik pada orang yang menciptakan kita. Bukan orang, arti Tuhan yang mencipta kita. Siapa yang mencipta kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan pulang balik kepada siapa yang mencipta kita. Jadi tak bolehlah kita bertuhankan siapa yang mencipta kita. Cuma kita kena, macam saya nak tekankan sekali lagi, macam saya pun walaupun dilahirkan sebagai seorang Islam 40 tahun, tapi saya Islam banyak macam Islam dilahirkan dan juga by birth and by condition. Tapi bukan saya betul-betul faham dan saya pilih. Of course ada banyak persoalan lain macam saya cakap, tak adil untuk orang lain. Pada saya tak tahu antara adil dan tak adil, tapi saya dah banyak buat dakwah dengan berkomunikasi, berhujah dengan orang yang bukan Islam, dan kebanyakan mereka semua baik dan kebanyakan mereka macam agama ni satu tradisi, satu ikutan, satu keluarga dan agak susah mereka untuk itu saya faham. Dan kalau saya jadi dalam if I'm to be in their shoes, saya pun akan ada rasa sesuatu yang susah untuk kita buatkan, untuk meninggalkan tradisi yang nak berkurun namanya. Tapi kata kalau betul apa yang saya cakap ni, adakah dia masuk akal, apakah yang saya cakap ni tak betul. Tapi kalau setiap orang mengikut apa orang keliling dia buat, saya cakap ini masalah.
termasuk diri saya sendiri, mengikut orang keliling saya. Dan kalau betul syurga dan neraka tu, kalau kita mati tidak percayakan, tidak mengikut Tuhan yang betul, apa akan jadi pada kita? Mungkin kita boleh bagi alasan, Tuhan tu sangat sayang, Tuhan tu sangat baik, dia akan maafkan kita. Saya pun sangat mengharapkan macam tu, but is that a full soap? Dan kita sekarang boleh buat something. Kalau tak ada dekat sana pun kita boleh. Lagi satu pada saya macam agama Islam sangat universal. Agama Tuhan mana? Tuhan yang menjadikan kita. Buat baik, ajak orang lain buat baik. Dan kita, saya rasa saya dah bercakap berulang-ulang. Mungkin bukan, pada saya bukan sangat syurga ataupun bidadari apa yang kita dapat pada syurga, sebab kita hidup kat dunia ni walaupun susah, walaupun tak tu, kebanyakan orang agak okey. Tapi saya takut kalau kat neraka tu, macam saya cakap ke anak saya, jangan main-main. Walaupun seminit, kalau kita letak tangan kat atas api tu, kita tak sanggup. What if selama-lama ni? Kalau kita susah dekat dunia, paling kuat kita, yelah, kita tak nak menderita, tapi paling kuat kita menderita mungkin 80 tahun, 100 tahun kita akan mati. What if kalau dekat neraka kat sana kita tak mati-mati? Dan kita ada dekat sini. Dan pada saya tanggungjawab tiap-tiap orang Islam adalah untuk menjadi seorang yang baik. Padanya orang lain nampak ketenangan, kebahagiaan. Padanya orang boleh dapat kegembiraan, ketenangan. Itu nombor satu, wajib. Orang Islam wajib jadi baik. Kalau orang Islam tak baik, itu bukan orang Islam. Simple kan? Orang Islam kena baik. Dia kena menyebarkan kebaikan. Dia kena menyampaikan kebenaran. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bil sabr. Itu yang saya cakapkan tadi. Sampai bila? Sampai dia mati ataupun orang yang keliling dia mati. Ada dua je. Itu adalah tarikh penutup seorang Islam. Dan saya rasa saya minta maaf sebab saya cakap mungkin terkasar, mungkin menyinggung. Tapi pada saya orang yang bukan Islam ataupun belum Islam, dia perlu mencari. Kalau dia mencari sebelum dia mungkin sebelum meninggal dan masuk Islam, okey cukup, dia masuk syurga. Itu dia adalah ujian adalah untuk mencari. Dan I stand to be corrected, tolong betulkan saya mana yang saya salah, sebab saya rasa kebanyakan orang kita mengikut orang keliling. Again, maafkan saya kalau saya ada terkasar bahasa, saya menyinggung perasaan. Tapi kalau manusiakah saya kalau macam apa yang saya nikmati, yang enjoy sekarang saya tak buat. Lagi satu, satu memang Tuhan suruh saya buat benda tu. Dan nombor dua, saya bukan manusia kalau saya happy, saya tak nak sharekan kebahagiaan. Kalau saya tahu kawan saya akan masuk api neraka, kena dibakar, saya tak cakap. Dan masa saya cakap tadi, barangkali saya mungkin tak boleh nak cakap depan-depan. Agak susah, benda ni mungkin sensitif. So this is one of the way that I can talk, I can convey my message to you. No, our love and responsibility, nothing more, nothing less than that. And with that, saya ingin mengucapkan jutaan ribuan terima kasih kerana yang sudi menonton. Wabillahi taufik, semoga wal hidayah, semoga diberikan kekuatan, taufik wal hidayah dan juga guidance untuk hidayah tunjuk. Assalamualaikum dan semoga mendapat ketenangan, kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga rahmat daripada Tuhan untuk anda semua yang menonton. Terima kasih. I love you 7 minute time. Thank you. Bye bye.